Tajuk utama Buletin TV9 29 Jun. Pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan di hospital dan pengangkutan awam. Juga, Aidiladha disambut meriah dengan penuh kesyukuran di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan di hospital dan pengangkutan awam bermula Rabu depan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa dalam satu kenyataan memaklumkan individu positif COVID-19 bagaimanapun dikendaki memakai pelitup muka ketika berada di klinik atau hospital serta di dalam pengangkutan awam. Bagaimanapun individu berisiko tinggi seperti warga emas, individu berimuniti rendah, bergejala respiratori dan ibu mengandung amat digalakkan memakai pelitup muka di tempat sesak, pengudaraan kurang baik serta ketika menaiki pengangkutan awam. Petugas kesihatan masih wajib memakai pelitup muka susulan prosedur kawalan jangkitan ketika berurusan dengan pesakit. Beliau turut memaklumkan kes baharu COVID-19 menurun 53.5%, kematian berkurang 35.3% sejak 5 minggu kebelakangan ini. Bagaimanapun, pengisytiharan status kawasan tempatan jangkitan di negara ini yang akan tamat esok dilanjutkan 6 bulan sehingga 31 Disember ini, walaupun situasi semasa COVID-19 tidak lagi membimbangkan. Lanjutan itu perlu berikutan risiko kemunculan varian dan subvarian baharu COVID-19. Perhimpunan ramai yang dijangka berlaku ketika sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga Pilihan Raya Negeri PRN berisiko menyumbang kepada peningkatan kes serta membebankan sistem perkhidmatan kesihatan jika langkah kawalan dan pencegahan tidak dilaksanakan sepenuhnya. Sambutan Aidiladha di seluruh negara hari ini meraih meriah dengan kebanyakan masjid dipenuhi umat Islam termasuk pemimpin serta ketua negeri bertakbir memuji kebesaran Tuhan dan menunaikan solat sunat Aidiladha. Di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra. Solat sunat Aidiladha ini yang pertama bagi Datuk Seri Anwar sejak mengambil alih tampuk kepimpinan Kerajaan Persekutuan November tahun ini. Beliau yang tiba bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail jam 8.19 pagi disambut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Datuk Seri Anwar kemudian bertakbir raya bersama kira-kira 20,000 jemaah sebelum menunaikan solat sunat Aidiladha yang diimamkan Imam Besar Masjid Putra Salahuddin Ghazali. Perdana Menteri turut mendengar bacaan khutbah Aidiladha bertajuk nilai pengorbanan yang disampaikan Imam. Datuk Seri Anwar juga beramah mesra dan bersalaman dengan jemaah sebaik selesai khutbah. Di Melaka yang di-Pertuan Negeri, Tun Muhammad Ali Rostam bersama Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menunaikan solat sunat Aidiladha bersama kira-kira 3,000 jemaah di Masjid Al-Azim, Bukit Palah. Solat sunat itu dipimpin Imam Besar Datuk Muhammad Hashim Al-Hafiz yang turut menyampaikan khutbah bertajuk pengorbanan utama dalam syariah. Sejurus menunaikan solat sunat itu, Tun Muhammad Ali bersama Datuk Seri Abdul Rauf turut meninjau aktiviti korban di pekarangan Masjid Terbabit. Sementara itu, di Tuaran, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor menunaikan solat sunat Aidiladha bersama kira-kira 1,000 jemaah di Masjid Haji Nur, Kampung Serusuk. Datuk Seri Haji Ji yang juga adun selaman itu tiba di pekarangan masjid pada jam 7.15 pagi. Solat sunat Aidiladha diimamkan Imam Masjid Haji Nur Muhammad Aslam Jubair Jifri manakala khutbah disampaikan Khatib Abdul Basit Saleh dengan tajuk Hayati dan Syukuri. Datuk Seri Haji Ji kemudian menyempurnakan ibadah korban di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tuaran. Daging korban seterusnya diagihkan kepada anggota polis IPD berkenaan serta asnaf di sekitar daerah Terbabit. Di Kuching, lebih 5,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Masjid Jami' Petra Jaya. Solat sunat Aidiladha dipimpin Imam Besar Negeri Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi beserta khutbah bertajuk Iman Terpelihara, Ummah Sejahtera. Selesai menunaikan solat sunat itu, Tan Sri Abang Johari seterusnya menghadiri majlis korban perdana di Dewan Hikmah yang terletak kira-kira 300 meter dari masjid berkenaan. 3 ekor lembu ditumpangkan dalam majlis terbabit dan daging itu diagihkan kepada 207 golongan asnaf di sekitar Kuching.
Kemeriahan Hari Raya Aidiladha di Malaysia bukan sahaja disambut rakyat tempatan, malah turut dikongsi bersama pelancong dan pelajar dari luar negara. Di Kuala Nerus, Terengganu, 25 pelancong dari Singapura berpeluang melakukan sendiri ibadah korban yang diadakan di Masjid Al-Ansar, Kem Sri Pantai, Teluk Ketapang. Program itu turut disertai 70 penuntut luar negara antaranya dari Yaman, Algeria, Pakistan dan Bangladesh. Program anjuran homestay Teluk Ketapang dengan kerjasama Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja, para Kem Sri Pantai Teluk Ketapang dan turut disertai pengurusan Masjid Al-Ansar serta komuniti setempat. Pelancong asing dan penuntut dari luar negara juga berpeluang menyembelih sendiri kambing selain membantu melapah dan memotong daging. Dengan umur saya yang tua ini, barulah saya dapat peluang untuk melapah sendiri dengan tangan sendiri. Dan bagaimana saya pun tak tahu. Mungkin kulitnya akan terjejas pasal kita belum ada pengalaman lagi dan kita akan minta tunjuk ajar daripada orang-orang kampung di sini untuk cara melapah dengan yang betul. No, my country separate, not like this. Not all people together gathering in one area. And our people only one family. They are doing Qurban one. Very much excited, especially the kids and my husband and my family. We liked it very much. 10 ekor lembu dan 30 ekor kambing dikorbankan dalam program ini. Daging korban kemudiannya diagihkan kepada golongan asnaf di sekitar Kuala Nerus. Aidiladha juga disambut secara sederhana dengan penuh kesyukuran di negara lain, antaranya Indonesia dan Pakistan. Umat Islam memenuhi masjid untuk menunaikan solat sunat Aidiladha sebelum penyembelihan dan melapah haiwan korban dilaksanakan. Orang Islam bersama-sama menyertai solat jemaah di ibu kota Indonesia, Jakarta. Masjid Agung Istiqlal Jakarta yang terbesar di Asia Tenggara dipenuhi umat Islam seawal solat subuh dan diikuti solat sunat Hari Raya. Ibadah korban serta pengagihan daging juga dilakukan beramai-ramai tanpa mengira usia. Di Pakistan pula, meskipun kos sara hidup tinggi, ianya tidak menghalang rakyat daripada mengorbankan haiwan ternakan untuk Aidiladha yang disambut hari ini. Menurut peniaga, tahun ini lebih ramai orang berkongsi lembu besar untuk disembelih. Setiap orang akan membahagikan daging sembelihan kepada 3 bahagian, iaitu untuk keluarga, sahabat dan sanak saudara serta fakir miskin. Dengan populasi lebih 220 juta orang, kira-kira 97% rakyat Pakistan adalah Muslim. Jemaah Malaysia kini berada di Mina untuk melaksanakan ibadah melontar di Jamrah. Sebaik selesai menjalani ibadah wukuf di Arafah, jemaah mula digerakkan untuk mermabit di Muzdalifah secara berperingkat bermula jam 6.30 petang waktu tempatan. Sebaik jam menunjukkan waktu 11.45 malam yang diambil kira sebagai setengah malam, jemaah mula bergerak ke Mina. Jemaah haji akan mula dibawa untuk melontar mengikut jadual yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Tahun ini Malaysia diberi penghormatan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk memilih dan menentukan waktu melontar. Oleh kerana jarak antara kemah jemaah Malaysia di Mina ke tiga-tiga jamrah adalah kira-kira 7 km, pihak pengurusan jemaah Malaysia memilih jam 8 malam sebagai waktu melontar bagi mengelak jemaah terdedah kepada cuaca panas. Ibadah masyair bermula dengan wukuf di Arafah, berada seketika pada separuh malam di Muzdalifah, bermalam di Mina dan melontar ke tiga-tiga jamrah pada hari tasyrik iaitu 11 hingga 13 Zulhijjah. Musim ini juga kira-kira 50% jemaah haji Malaysia termasuk petugas media akan melakukan nafar awal iaitu meringkaskan tempoh pelaksanaan ibadah dan meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah esok. Musim haji tahun ini menyaksikan 31,600 jemaah haji Malaysia menunaikan rukun Islam kelima itu. Seramai 284 individu ditahan polis dalam obsamsing jalanan operasi motosikal di Jalan Pegawai Al-Usta yang berakhir pagi tadi. Antara yang ditahan ialah seorang pempengaruh media sosial yang juga ikon permotoran berusia 23 tahun. Pempengaruh media sosial itu kemudian dibebaskan selepas diambil keterangan. Operasi yang dijalankan oleh Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik BSPT Daerah Kota Star bermula jam 11 malam hingga 3 pagi tadi. Kesemua 284 individu terdiri daripada 281 lelaki dan 3 wanita berusia antara 15 hingga 20-an dengan 10 daripadanya merupakan remaja bawah umur. Sukan pemotoran ini bukanlah satu sukan yang tidak baik ya, tetapi apabila disalahgunakan menggunakan motosikal di jalan raya
merempit bukan di tempatnya, itu yang akan menjadi kesalahan. Sebenarnya dia satu sukan yang sangat sihat. Patutnya mereka menggunakan kelebihan ataupun kebolehan mereka menunggang motosikal itu di tempat yang betul, di trek-trek yang telah disediakan. Terdahulu polis mengesan aktiviti samsing jalanan melibatkan sekumpulan besar remaja bermotosikal sebelum anggota dari semua bahagian dan balai digerakkan ke lokasi. Intipan dan pemantauan hampir 2 jam dijalankan oleh 58 pegawai dan anggota polis termasuk sukarelawan simpanan polis Diraja Malaysia yang diketuai Inspektor Helmi Sauti. Sebanyak 194 saman dikeluarkan melibatkan pelbagai kesalahan, antaranya tiada lesen memandu dan cukai jalanan tamat tempoh, manakala 50 motosikal disita di bawah Seksyen 64/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jemaah yang menunaikan solat Sunan Aidil Adha di Masjid Mahsan Bahawal Jempol Negeri Sembilan pagi tadi dikejutkan dengan insiden kereta terbabas. Ia menyaksikan sebuah kereta jenis Proton Wira melanggar tembok masjid berkenaan. Ketua Polis Daerah Jempol, Superintendent Hu Chang Hu berkata, kemalangan berlaku kira-kira jam 8.40 pagi. Proton Wira Merah ini dipandu remaja berusia 18 tahun yang memandu berseorangan dari rumahnya menghala ke tempat kerja di Taman Industri Bahau. Remaja itu kemudian telah melanggar bahagian belakang kereta Proton Iswara sebelum terbabas ke bahu jalan kiri dan terlanggar tembok pagar Masjid Mahsan. Tiada kecederaan dilaporkan dan kes disiasat di bawah Peraturan 10 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959. Jenazah 2 beranak yang maut dalam kemalangan di kilometer 145 Jalan Kuantan Johor Bahru Rompin awal pagi semalam selamat dikebumikan dalam satu liang lahat. Jenazah Azirul Azim Mazri, 30 tahun dan anaknya Muhammad Adwa yang berusia 10 bulan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Teluk Menara Manir, Kuala Terengganu kira-kira jam 11 malam tadi. Jenazah 2 beranak itu disolatkan di rumah keluarga mereka sebelum dibawa ke Tanah Perkuburan pada jam 10 malam. Lebih 100 ahli keluarga, saudara mara dan kenalan hadir memberi penghormatan terakhir. Dalam kejadian jam 1.15 pagi semalam, kereta dipandu Azirul Azim bersama isteri dan anak lelakinya dalam perjalanan dari arah Johor Bahru ke Kuantan. Kereta mangsa dipercayai memotong kenderaan lain dan memasuki lorong bertentangan sebelum bertembung dengan sebuah trailer. Akibat kemalangan itu, Azirul Azim disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala anaknya meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Rompin. Isteri mangsa Farah Nasuha Johari 30 tahun tidak mengalami kecederaan, manakala pemandu trailer berusia 30 tahun cedera ringan. Kelibat seekor beruang matahari di Kampung Labuhan, Kemaman, Terengganu sejak seminggu lalu menyebabkan 600 penduduk kampung itu kini hidup dalam ketakutan. Lebih membimbangkan, beruang yang dianggarkan seberat lebih 100 kg itu mula berkeliaran di kawasan kediaman penduduk. Dakwa penduduk, beruang itu sebelum ini dilihat hanya berkeliaran di kebun milik penduduk di pinggir hutan berhampiran. Namun dalam kejadian terbaru Isnin lalu, beruang terbabit dikesan berada kira-kira 10 meter dari rumah seorang penduduk. Dalam pukul 5 saya duduk kat luar ni. Bunyi macam dia gigit botol situ. Kau bangun tengok dia. Lepas tu ambil telefon nak kakak apa molek. Dia masuk ke bawah tu. Lepas tu pusing tu. Dalam 15 minit dia naik ke belakang tu. Lalu ke dapur. Lalu ke dapur. Di situ dia kejutkan orang, dia masuk ke dalam tu. Tambah penduduk, kehadiran beruang itu dipercayai mempunyai kaitan dengan musim buah-buahan ketika ini yang menyebabkan ia keluar daripada habitatnya untuk mencari makanan. Justeru, penduduk sekitar bimbang akan keselamatan mereka, terutama kanak-kanak. Memanglah bimbang mana kita akan suruh penduduk ni duduk dalam rumah lah. Sebab dia berkeliaran pada waktu siang. Jadi kalau malam ni dia orang masuk dalam rumah mereka. Sekarang ni dia berkeliaran pada waktu siang. Sementara itu, menurut Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Labuhan, Kampung Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perkhidmatan Daerah telah memasang sebuah perangkap di kawasan beruang itu sering dilihat berkeliaran. Kita buat tindakan secepat mungkin ni sebab keselamatan kampung. Malam-malam ni dia berjalan. Kita ni budak-budak yang anak-anak yang bawa motor malam ni kita tak tahu apa yang berlaku. Jelasnya JPKK bersama penduduk kini giat memantau serta menasihatkan komuniti kampung agar tidak menghampiri haiwan liar tersebut bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini.
Kerajaan Persekutuan bersedia untuk membantu Sarawak untuk mewujudkan atau menubuhkan ladang ternakannya sendiri jika diperlukan untuk berbuat demikian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, walaupun sektor pertanian dan peternakan ada yang di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dan persekutuan, namun itu bukan penghalang untuk membantu sesuai dengan keperluan sektor terbabit. Perkara itu katanya sesuatu yang mampu dilaksanakan oleh Sarawak, namun ia memerlukan masa dan pelaburan yang tinggi. Boleh, tapi kita kena really big investment, which means you have to bring in the technology, you have to bring the expert in all the field. Pemakanan, kita perlukan pakar-pakar hal penjagaan, pembesaran pembiakan, sebab bakar yang perlu. Kalau bakar yang baik, barulah menghasilkan hasilan yang lebih baik. Beliau ditemui selepas menghadiri majlis ibadah korban di Masjid Darul Ibadah Satok di Kuching. Terdahulu, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom, Sarawak telah menyasarkan pengeluaran lembu sehingga 10,000 ekor menjelang 2030. Jumlah itu bagi mengurangkan kebergantungan untuk mengimport lembu-lembu dari Australia dan Sabah seperti yang dilakukan ketika ini. Muizzuddin Saiful Nizam, kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun, banyak menghabiskan masa bermainnya dengan menjaga haiwan ternakan. Kemahiran yang dimilikinya dalam menjaga haiwan ternakan persis orang dewasa dan memiliki perutakan matang dari usianya. Dalam meraihkan semangat Aidiladha yang disambut umat Islam hari ini, wartawan Azib Zikri Abdul Halim mendekati si pengembala muda ini untuk pengisian segmen Potret Inspirasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muizzuddin bin Saiful Nizam. Umur saya 12 tahun. Semenjak usianya 9 tahun, Muiz sudah mula menunjukkan minat turun ke ladang ternakan haiwan dan kambing yang diusahakan sebuah organisasi kemanusiaan di Lengging Negeri Sembilan. Sana saya jinakkan lembu. Saya setiap hari usap dia, lepas tu bagi naik atas badan dia sampai dia jinak sampai sekarang lah. Dia yang pada mulanya takut namun terpanggil untuk terus sama membesarkan haiwan yang juga ciptaan Tuhan supaya dagingnya boleh dijadikan sumber makanan kepada semua. Mula saya jaga lembu, saya takutlah. Bila saya nampak ayah-ayah dah boleh pegang lembu, saya try pegang, lepas tu dah jinak, lepas tu saya berani. Jikalau anak seusianya lebih dekat dengan gadget, lain pula ceritanya buat Muiz, di mana waktu lapangnya banyak dihabiskan di ladang yang kini mempunyai hingga 230 ekor haiwan ternakan terdiri daripada lembu dan kambing. Minatnya itu tidak sia-sia kerana mendapat sokongan penuh kedua orang tuanya. Pada pagi tu, saya ada sekolah sampai tengah hari. Lepas itu, waktu pukul 1, saya makan. Lepas tu saya sambung buat kerja. Ambil rumput kambing. Lepas tu lepaskan dalam kandang ragut. Walaupun bertubuh kecil, kudratnya mendudukkan haiwan ternakan cukup dikagumi ibarat orang dewasa. Mana tidaknya skillnya itu turut membawa rakan lain yang rata-rata terdiri daripada anak-anak asnaf untuk turut serta mengikuti jejak langkah pengembala muda ini. Justru dalam meraihkan semangat ibadah korban, kesemua anak-anak ini turut juga dididik membesar dan menyayangi sendiri haiwan ternakan serta terlibat dalam proses penangkapan, pelapahan hingga ke pengagihan daging korban. Siapa sangka sebenarnya lembu-lembu ini dibesarkan sendiri oleh adik-adik kecil ini, Muiz dan rakan-rakannya untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha untuk semua Muslim yang berada ataupun menyambutnya. Azib Zikri Abdul Halim melaporkan. Tentera Darat telah mengadakan kempen penerangan di sekolah sebagai usaha menarik minat pelajar bukan Bumiputera menyertai pasukan beruniform berkenaan. Kempen itu adalah untuk memberi penerangan kepada golongan bukan Bumiputera dan generasi muda mengenai peluang kerjaya dalam satu daripada cabang bersenjata Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sekiranya mereka berminat
boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, masters, PhD dan sebagainya. So bukan kata bila masuk tentera mereka tidak dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Kita ada peluang-peluang ni sentiasa terbuka saban tahun. Kita buka kepada semua warga tentera untuk melanjutkan pelajaran di institusi-institusi pengajian. Beliau berkata demikian pada Majlis Ibadah Korban Tentera Darat 2023 di Kamp Perdana Sungai Besi, Kuala Lumpur pagi tadi. Kita terus ke perkembangan cuaca esok. Rata-rata negeri di semenanjung tanah air dijangka hujan dan ribut petir pada sebelah pagi. Bagaimanapun, cuaca pada waktu malam di kebanyakan negeri diramal cerah. Kita mulakan dengan ramalan cuaca di negeri Cik Siti Wan Kembang. Cuaca bermula cerah pada sebelah pagi, disusuli ribut petir di 1-2 tempat pada sebelah petang hingga malamnya. Di Perak pula, hujan diramal di 1-2 tempat melibatkan kawasan pedalaman pada sebelah pagi hingga petang. Bagaimanapun, tiada hujan pada malamnya. Seterusnya, kita beralih ke Ibu Negara. Cuaca diramalkan cerah dan tiada hujan sepanjang hari. Manakala di Bandaraya Bersejarah Melaka pula, ribut petir menyambar di 1-2 tempat melibatkan kawasan pantai pada sebelah pagi. Cuaca kembali cerah dan tiada hujan pada sebelah petang hingga malamnya. Kita terbang pula ke Bumi Kenyalang. Cuaca diramal hujan dan ribut petir di 1-2 tempat melibatkan kawasan pedalaman pada waktu pagi, petang dan malamnya. Akhir sekali, negeri di bawah Bayu, ribut petir diramal di 1-2 tempat pada waktu pagi dan dijangka berlarutan hingga malamnya. Jadi pastikan sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Ingat pesan orang lama sediakan payung sebelum hujan. Sampai di sini perkembangan cuaca, kekal setia bersama kami. Menarik dalam segmen sukan sebentar lagi. Pemain ketiga tinggalkan Chelsea, terima lamaran Pak Aral. Bertemu kembali dengan laporan sukan. Anugerah Sukan Negara ASN 2022 dijadualkan berlangsung pada 17 Julai depan sebagai medan pengiktirafan pencapaian atlet tanah air. Majlis yang bakal menabalkan olahragawan dan olahragawati kebangsaan itu menyaksikan 10 atlet di senarai pendek. Juara badminton beregu lelaki dunia Aaron Shah Suhui antara calon yang tersenarai bagi merebut gelaran olahragawan kebangsaan. Pasangan itu dicabar dua badang negara yang memenangi pingat emas di Sukan Commonwealth 2022 iaitu Muhammad Aznil Bidin dan Muhammad Anik Kasdan serta jago bina badan negara Datuk Muhammad Syarul Azman Mahin Abdullah dan juara kejohanan snooker amatur dunia Lim Kok Leong. Kategori olahragawati kebangsaan pula menampilkan antara pemenang dua pingat emas Jim Rama Sukan Commonwealth 2022 Eng Joyi, Ratu Terjun Datuk Pandai Lela Rinong, Nur Nabita Sabri, atlet petang Nur Ain Syuhada Muhammad Asri dan Nur Amisha Azri Rizal dari Muay Thai. Pelumba basikal lebuh raya para Muhammad Yusof Hafizi Syahrudin mengetuai pencalonan kategori olahragawan Paralimpik kebangsaan diikuti dua atlet powerlifting Jong Yi Ki dan Boni Bunyok Gustin serta Chia Lik Hau dari badminton serta perenang Muhammad Nur Syaiful Zulkafli. Penganugerahan yang dijadual pada 17 Julai ini menyaksikan hanya 3 calon di senarai pendek olahragawati Paralimpik kebangsaan iaitu dua perenang Brenda Anila Larry dan Kamal Lim manakala Nani Syahira Zawawi dari olahraga. Ketua Jurulatih AS Roma Jose Mourinho dikenakan penggantungan 10 perlawanan pada permulaan musim Serie A atas kenyataan yang dibuatnya mengenai pengadil. Hukuman itu diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan Kebangsaan Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC. Tindakan yang dikenakan terhadap pengendali berusia 60 tahun ini susulan menyifatkan pengawal perlawanan Gianni Schiffi sebagai pengadil paling teruk yang pernah dilihatnya selepas perlawanan Roma menentang Monza pada 3 Mei lalu. Sepanjang penggantungan 10 perlawanan, Mourinho tidak dibenarkan berada di bilik persalinan kelab atau garisan tepi padang selain didenda €50,000 atau bersamaan RM255,000. Sebelum ini, Mourinho dikenakan penggantungan 4 perlawanan oleh UEFA kerana menyelar pengadil Anthony Taylor pada perlawanan akhir Liga Eropah 31 Mei lalu. Ini pula mengenai Edward Mendy yang menjadi pemain ketiga meninggalkan Chelsea apabila memilih untuk menyertai Al Ahly. Kelab Arab Saudi berkenaan dilaporkan membayar sekitar £16 juta atau bersamaan RM94 juta bagi mengikat penjaga gol berusia 31 tahun itu.
Mendy yang memilih mengangkat kaki dari klub Liga Perdana Inggeris untuk berhijrah ke Arab Saudi, ekoran kehilangan tempatnya kepada Kepa Arrizabalaga bagi separuh kedua musim lalu. Penjaga gol terbaik tahunan UEFA dan FIFA pada 2001 itu mengikuti langkah N'Golo Kante dan Khalidou Koulibaly meninggalkan Stamford Bridge untuk beraksi dalam kelab Liga Pro Saudi yang kini menjadi destinasi menarik sebahagian pemain ternama berpangkalan di Eropah sejak Cristiano Ronaldo berpindah ke Al-Nassr pada Januari lalu. Sekian sahaja laporan sukan perkembangan antarabangsa selepas ini. Lelaki biadab, koyak dan bakar Al-Quran depan masjid. Laporan antarabangsa. Kesucian Al-Quran tercemar apabila seorang lelaki bertindak mengoyak dan membakar Al-Quran di luar sebuah masjid di Stockholm semalam. Perkara itu menimbulkan kemarahan Turki ketika Sweden membida untuk menyertai NATO selepas polis Sweden memberikan kebenaran untuk protes itu berlaku. Lelaki yang membakar Al-Quran itu, Salwan Momika, 37 tahun, berkata dia tiba di Sweden 5 tahun lalu dari Iraq dan memiliki kerayakan negara itu. Katanya tindakan yang dilakukannya itu sebagai hak kepentingan kebebasan bersuara. Lelaki itu kemudian ditahan dan didakwa menyebabkan pergolakan terhadap kumpulan etnik atau kebangsaan. Sebelum ini, Sweden meminta keahlian NATO berikutan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine tahun lalu. Tetapi Turki menyekat proses itu, menuduh Sweden melindungi orang yang dianggapnya sebagai pengganas dan menuntut ekstradisi mereka. Kira-kira 200 orang hadir menyaksikan protes yang berlaku di luar masjid. Cebisan mayat dilaporkan ditemui dalam kapal selam Titan yang meletup ketika misi ekspedisi melihat bangkai Titanic. Perkembangan terbaru itu susulan serpihan kapal selam terbabit diangkat dan dibawa ke daratan oleh pasukan penyelamat. 5 serpihan utama kapal selam Titan ditemui berdekatan dengan bangkai Titanic. Antara serpihan yang dibawa naik adalah rangka pendaratan dan penutup belakang kapal selam berkenaan. Serpihan kapal selam terbabit akan diperiksa dan dianalisis oleh Badan Penyiasatan Pengawal Pantai Amerika Syarikat, MBI. Pegawai Perubatan Amerika akan memulakan siasatan ke atas cebisan mayat yang ditemui. Pengawal Pantai Amerika juga telah melancarkan siasatan bagi mengenal pasti punca kapal selam itu meletup. Kesemua penumpang Titan meninggal dunia pada 18 Jun lalu selepas kapal selam itu meletup sewaktu dalam ekspedisi melihat bangkai kapal Titanic pada kedalaman 3,800 meter lautan Atlantik. Spanyol umum amarah tahap merah di 3 wilayah, Madrid, Cordoba dan Seville ketika negara itu dilanda gelombang panas yang pertama. Ia susulan lonjakan suhu hingga 44 darjah Celsius di selatan Spanyol. Lonjakan suhu itu menyebabkan bilangan penduduk yang menghidapi strok haba semakin meningkat dan lebih teruk ada yang maut. Gelombang haba berkenaan turut menyebabkan penyusutan takungan air, menjejaskan tanaman serta ternakan. Sebagai langkah berjaga-jaga, pakar turut memberi amaran bagi mencegah daripada tragedi sedemikian berulang. Fenomena itu juga memaksa penduduk meluangkan masa di kolam renang awam dan taman air di Madrid, Rio. Untuk rekod, minggu lalu, Sepanyol merekodkan suhu melepasi 40 darjah Celsius di bahagian tengah dan selatan Sepanyol. Gelombang haba semasa paling awal dicatat sejak 1981. Sekurang-kurangnya 2 orang terbunuh dalam kejadian tembakan di Bandar Donetsk malam. Datuk Bandar Donetsk yang dilantik oleh Rusia, Alexei Kalemzin, menerusi laman telegramnya berkata 5 kanak-kanak adalah antara yang cedera. Setakat ini tiada maklum balas mengenai serangan tersebut dari pihak Ukraine. Sekurang-kurangnya 15 individu cedera selepas sebuah kereta api tergelincir di California, Amerika Syarikat selepas bertembung dengan sebuah lori. Pemandu lori terbabit dikejarkan ke hospital akibat cedera di kepala. Kereta api Amtrak Costa Light tergelincir di Moore Park, kira-kira 80 km dari Los Angeles. Seramai 200 penumpang kereta api Amtrak termasuk 13 kru berjaya dikeluarkan. Sungai di Okinawa, Jepun bertukar warna merah ekoran kebocoran cecair berwarna makanan daripada sebuah kilang minuman keras. Pihak pengeluar kilang memohon maaf atas kejadian itu dan memaklumkan bahawa cecair berkenaan tidak mendatangkan risiko kesihatan kepada penduduk sekitar. Punca kebocoran itu masih disiasat.
Seekor cimpanzi yang dikurung selama 28 tahun teruja selepas pertama kali melihat langit di tempat perlindungan Save the Chimps, Florida. Cimpanzi yang diberi nama Vanilla itu telah menghabiskan usia awalnya di makmal penyelidikan perubatan sebelum dipindahkan ke tempat perlindungan hidupan liar di California. Pengendali Save the Chimps, Dan Matthew berkata, haiwan itu tidak pernah berjalan lebih daripada 10 langkah dalam hidupnya. Bintang pop Madonna telah menangguhkan konsert jelajahnya yang akan datang selepas dimasukkan ke hospital akibat jangkitan kuman yang serius. Madonna, 64 tahun, mengalami jangkitan berkenaan pada Sabtu lalu dan dirawat di unit rawat terapi ICU untuk tempoh beberapa hari. Keadaan kesihatan penyanyi sensasi itu dikongsikan oleh pengurusnya melalui laman Instagram. Laporannya dalam segmen seni dan hiburan. Menurut pengurusnya, Guy Oseary, dalam satu kenyataan di Instagramnya, Madonna kini berada dalam tahap kesihatan yang baik dan dijangka pulih sepenuhnya. Namun beliau masih perlu dipantau pihak hospital. Berikutan itu, semua komitmennya terpaksa ditangguhkan sementara waktu termasuk konsert jelajahnya Madonna di Celebration Tour yang dijadualkan membuka tirainya pada 15 Julai di Vancouver dan berakhir di Amsterdam pada bulan Disember. Konsert tersebut bagi meraihkan perjalanan artistiknya selama 4 dekad dan memberi penghormatan kepada bandar New York di mana bermulanya kerjaya beliau dalam industri muzik. Pemenang Grammy 7 kali ini turut terkenal dengan lagu-lagu hits termasuk Like a Virgin dan Material Girl sepanjang kerjayanya selama 40 tahun. Kami mewakili kru penerbitan Buletin TV 9 mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam. Marilah sama-sama menghayati erti pengorbanan yang sebenar dalam mengekalkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga rakyat Malaysia sentiasa di bawah lindungan rahmat ilahi dan ibadah korban kali ini mengukuhkan lagi ketakwaan kepada Maha Pencipta. Salam Aidil Adha 1444 Hijrah. Salam hormat dan Assalamualaikum. شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم